Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, adakah terdapat dalam kitab-kitab ulama mengenai jumlah jam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur malam dan siang? Ya, sememangnya ada di kalangan ulama yang menyebut perkara ini. Sebelum saya sebut perkataan para ulama dalam persoalan ini, saya sebut bahawasanya sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda tidur qailulah. Sabit di dalam hadis Nabi bahawa baginda tidur pada waktu qailulah. Waktu qailulah berdasarkan perkataan antaranya Sahal ibnu Sa'ad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, yakni Sahal ibnu Sa'ad berkata, kunna nuqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah. Kami dahulunya tidak akan qailulah. Kami tidak akan tidur qailulah dan tidak juga makan tengah hari melainkan selepas salat Jumaat. Ini menunjukkan riwayat daripada Sahal ibnu Sa'ad ini menunjukkan qailulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada kebiasaannya dilakukan selepas salat Zuhur. Itu pertama, Nabi suka qailulah, demikian juga para sahabat suka melakukan qailulah, iaitu tidur selepas salat Zuhur ataupun tidur seketika selepas salat Zuhur. Selain daripada itu, sabit daripada hadis yang diriwayatkan antaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka melewatkan salat Isya yang dinamakan sebagai al-atamah, salatul atamah. Hadis yang dimaksudkan iaitu kata Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhkhira al-isya allati tad'unaha al-atamah wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal hadith ba'daha. Yang bermaksud, dahulunya Nabi SAW suka melewatkan sembahyang Isyak yang kamu semua panggil sebagai al-atamah. Salat Isyak selain daripada dinamakan sebagai salat Isyak, ia dinamakan juga sebagai salatul atamah ataupun dinamakan juga sebagai salat Isyaul akhir. Kemudian kata Sahal ibnu kemudian kata Abu Barzah, dan baginda Nabi SAW tidak suka ataupun baginda memakruhkan tidur sebelum salat Isyak dan bersembang selepas salat Isyak. Itu tabiat Nabi. Nabi tak suka tidur sebelum Isyak dan bersembang selepas Isyak. Bahkan ada riwayat dari sahabat lain yang menyatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nauma qablaha was-samara ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum salat Isyak dan baginda juga melarang samar, iaitu berjaga malam selepas menunaikan salat Isyak. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera tidur sebaik sahaja selepas menunaikan salat Isyak, dan pada kebiasaan salat Isyak Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun baginda suka melewatkannya, baginda mengatakan yang afdal adalah dilewatkan sembahyang salat Isyak. Akan tetapi pada kelaziman, pada kebiasaannya, baginda akan mengawalkan salat Isyak kerana baginda tidak mahu menyusahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian itu perkara kedua yang perlu kita ketahui. Perkara yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang tidur, iaitu sebuah hadis yang boleh dijadikan petunjuk kepada kita dalam persoalan ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus salah ila Allah salatu Dawud alaihi salam. Sembahyang yang paling Allah Taala suka iaitu sembahyang Nabi Allah Daud. Wa ahabbus siyam ila Allah siyamu Dawud. Puasa yang paling Allah Taala suka adalah puasa Nabi Allah Daud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yanamu nisfal laili. Baginda Nabi Daud, Nabi Daud akan tidur pada separuh malam. Wa yaqumu thuluthahu. Dan baginda Nabi Allah Daud akan bangun pada 1/3 daripada malam, akan bangun untuk melaksanakan ibadat ataupun solat. Kemudian wa yanamu sudusahu. Dan baginda Nabi Allah Daud akan tidur semula pada 1/6 daripada bahagian malam. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dan baginda Nabi Allah Daud akan puasa pada hari dan berbuka pada hari yang berikutnya. Demikianlah puasa Nabi Allah Daud. Cuma syahid dalam jawapan saya ni, hadis ni, iaitu Nabi bagi tahu tidur baginda Nabi tidur
dalam keadaan tidur separuh malam dan bangun pada 1/3 malam untuk beribadat, dan tidur pula pada 1/6 malam. Uh, Malam, kalau kita tengok hadis ni mensabitkan kalau kita nak tahu waktu ibadat pada malam hari itu, iaitu dengan cara kita membahagikan malam pada 6 bahagian. Kita membahagikan malam pada 6 bahagian, bermula tenggelam matahari sehingga terbit fajar, bermula solat maghrib, masuk solat maghrib sehingga terbit fajar, iaitu masuk solat subuh. Kita bahagikan malam kepada 6 bahagian. Kemudian selepas solat isyak kita akan tidur. Sebaik saja solat isyak kita akan tidur. Kemudian bila kita saya sebut tadi, kita bahagi 6 bahagian. Pada bahagian yang kelima itu Nabi Allah Daud akan bangun dan solat beribadat pada bahagian yang kelima. Kemudian bila habis bahagian yang kelima, bahagian yang keenam yang terakhir itu Nabi Allah Daud akan tidur semula. Itu yang kita dapat fahami dari hadis ini, seperti yang dihuraikan oleh para ulama. Itu panduannya. Nabi tidur qailulah pada siang hari. Nabi tak bagi tidur sebelum isyak. Nabi akan segera tidur selepas salat isyak. Oleh kerana itu, berdasarkan perkara ini semua, antara ulama yang ada menyebut jumlah jam yang Nabi SAW tidur, iaitulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, di mana beliau berkata wa kana naumuhu a'dalul naum, dan adalah tidur Nabi SAW a'dal. A'dal ni kalau kita terjemah harfiah adalah yang lebih adil, tapi saya ingat yang terjemahan yang paling tepat untuk kalimah ini iaitulah dan adalah Rasulullah, adalah tidur Rasulullah itu a'dalul naumi, maksudnya adalah tidur Nabi itu adalah tidur yang paling baik. Wa huwa anfa' ma yakunu minan naum, iaitulah tidur yang paling bermanfaat sekali. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wal atibba yaqulun, dan para doktor berkata, huwa thuluthul lail wan nahar, tidur Nabi itu tidur yang paling a'dal, yang paling anfa', yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk badan, berdasarkan kata para doktor, iaitulah thuluthul laili wan nahar, 1/3 malam dan siang. 1/3 malam dan siang. Mana 1/3 dari 24 jam. Lalu berapa jam? Kata Al-Imam Ibn Qayyim, 8 saat, iaitulah 8 jam. 8 jam ni yang saya faham daripada perkataan Ibn Qayyim, iaitulah 8 jam tidur kira semua sekali. Sama ada tidur waktu siang ataupun tidur pada malam, dicampur menjadikan jumlah keseluruhan tidur Nabi SAW sekitar 8 jam. Itu pun berdasarkan kajian para doktor, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu